Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Setiap pembangunan baharu dibina perlu berlandaskan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah Kuantan, antara contoh pembinaan berkonsepkan ultramoden dengan ESG diterapkan. Bangunan baharu yang menggantikan Wisma Sri Pahang bernilai RM415.52 juta dibina berikutan pusat pentadbiran yang dibina sejak 5 dekad lalu kini berada dalam keadaan tidak memuaskan serta tidak ekonomik untuk dibaiki. Konsep pembinaan bangunan ini agak berlainan daripada konsep yang lain. Sebab saya berkendakkan konsep lebih ultramoden dengan konsep mengambil kira konsep ESG, berlandaskan keperluan ESG boleh diambil kira untuk masa akan datang. Dan saya dimaklum ini telah pun dibuat dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu bangunan ikonik untuk mereka untuk datang melihat sendiri dan mengambil gambar. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah bertitah peralihan pusat tadbir baharu di Bandar Satelit Kota Sultan Ahmad Shah dapat mengurangkan tekanan kesesakan dan memperluaskan Bandar Raya Kuantan. Tanpa ada sebarang alasan, Perdana Menteri mahu pembangunan kemudahan rakyat Sabah termasuk bekalan air, elektrik dan lebuh raya Pen Borneo dipercepat. Penegasan itu, kata Perdana Menteri, perlu dilakukan kerana terdapat projek-projek pembangunan untuk kemudahan rakyat di negeri ini tertangguh. Antaranya empangan hidroelektrik Ulu Padas yang mampu memberi bekalan elektrik dan air yang selesa untuk rakyat. Selain empangan itu, projek lebuh raya Pen Borneo Sabah mengambil tempoh lama disiapkan. Antara lain disebabkan isu kontraktor serta campur tangan keputusan politik dan perlu diselesaikan segera bagi memberi kemudahan pengangkutan terbaik untuk rakyat. Selain untuk rakyat, kemudahan asas itu juga penting dalam usaha menarik masuk lebih ramai pelabur dengan menyediakan kemudahan yang diperlukan sesuai dengan keperluan pelaburan terbabit. Program setahun bersama Kerajaan Madani menjadi platform menyebar luas dasar dan inisiatif baru yang diperkenal kerajaan. Bakal membuka tirai bermula esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rakan pelapor Muhammad Najib Masur mempunyai perkembangan semasa langsung di lokasi. Silakan Najib. Ya, baik, langsung seketika dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur untuk saya membawakan perkembangan semasa kepada anda mengenai dengan persiapan-persiapan akhir setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani yang bakal membuka tirainya secara rasmi esok 8 Disember 2023 selama 3 hari tentunya sehingga hari Ahad ini. Seketika untuk berkongsi mengenai dengan persiapan akhir itu, saya bawakan tetamu saya Puan Ropidah binti Muhammad, Ketua Komunikasi Korporat Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pejabat Perdana Menteri. Puan, ringkasnya mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton berita wilayah pada ketika ini persiapan-persiapan akhir yang telah pun dilaksanakan. Okey, sebagaimana kita lihat di pentas utama pun persiapan dah hampir siap, macam Dorurai Kementerian, tempat-tempat lain pun dah hampir siap. Alhamdulillah, boleh dikatakan dah hampir siap lah. Boleh kata lebih daripada 90% dah siap. Tinggal sedikit saja lagi. Bagaimana pula dengan yang dijanjikan kepada pengunjung-pengunjung yang bakal datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil ini sepanjang 3 hari program ini berlangsung? Okey, kalau kita nak cerita ni terlampau banyak sangatlah. Cuma macam nak cerita kat sini, kalau untuk nak maklumkan kita ada jualan Mega Madani. Jualan Mega Madani ni ada terdiri daripada semua jenis jualan lah, iaitu jualan rahmah, jualan Anglo Madani dan jualan koperasi dan segalanya. Dan potongan adalah sebanyak 30% murah daripada harga pasaran. Selain daripada itu, untuk pencari kerja, kita juga ada Karnival Kerjaya dan kita ada juga pendaftaran STR dan kita juga adalah skim Madani. Dan selain daripada itu, kita ada juga pameran aset kerajaan iaitu daripada tentera, bomber dan juga APM. Selain daripada itu juga, kita juga ada kapsul Madani dan seterusnya pelbagailah. Kalau saya nak cerita ni, yang paling menarik adalah kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni kita ada iaitu sebuah rumah menanti pengunjung bertuah. Di samping hadiah-hadiah lain iaitu tiket penerbangan pergi dan balik, motosikal dan barangan lain.
Puan, tentunya kesesakan bakal berlaku di sini sepanjang 3 hari ini. Jadi alternatif dan juga cara mengatasinya bagaimana pula Puan? Okey, sekarang ni saya nak ingatkan kalau boleh pengunjung kita gunakan kenderaan awam Dan di sini saya nak maklumkan bahawa kita ada sediakan bas perantara secara percuma untuk datang ke Bukit Jalil, iaitu ada di 4 lokasi. Baik Puan, terima kasih banyak atas kesediaan bersama dengan kami di Berita Wilayah, dan itu antara persiapan-persiapan akhir yang telah pun dilakukan pada ketika ini langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Jadi setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memperluas penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani ke setiap daerah di seluruh negara. Menteri Bertanggungjawab Fahmi Fadzil berkata program merupakan platform terbaik bagi rakyat untuk menyaksikan dan memahami segala pelaksanaan dasar, inisiatif serta pencapaian kerajaan perpaduan sepanjang tempoh setahun pentadbiran. Beliau memaklumkan program setahun bersama Kerajaan Madani yang bermula esok hingga Ahad ini di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil mungkin hanya kesempatan dihadiri warga Lembah Kelang dan masyarakat di kawasan berhampiran sahaja. Walaupun kita tahu acara ini bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil, tapi saya juga minta nanti Jabatan Penerangan di semua daerah kita akan buat mungkin satu bentuk yang simple untuk seluruh negara dan boleh dibawa untuk tunjukkan apa perkara-perkara yang telah berjaya kita capai, tapi apa manfaat yang boleh diraih oleh rakyat. Jadi fokus KKD lebih kepada mewar-warkan. Mengulas lanjut mengenai program setahun bersama Kerajaan Madani yang julung kali diadakan, Fahmi berkata ia akan melibatkan penyertaan semua kementerian di dalam kerajaan perpaduan, agensi selain syarikat berkaitan kerajaan. Penganjuran yang bermula 9 pagi hingga 10 malam itu memberi fokus kepada 3 komponen, iaitu showcase pencapaian setahun Kerajaan Madani, perkhidmatan touchpoint rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat, serta disasar mampu menarik kehadiran sehingga 200,000 pengunjung. Dalam pada itu, Unit Bergerak Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur giat melakukan hebahan Info on Wheels, program setahun bersama Kerajaan Madani. Bahan penerbitan mengenai inisiatif kerajaan kepada rakyat turut diedar sejak 1 Disember lepas. Pendekatan turung padang secara inklusif sebanyak 5 kali sehari bertujuan mempromosikan program tersebut. Itu kita menyeru rakyat supaya dapat datang, supaya mereka dapat melihat secara langsung tentang perkhidmatan dan juga apa inisiatif yang kerajaan lakukan sepanjang tempoh setahun pentadbiran. Di situ juga terdapat pelbagai pengisian, antaranya juga ada jualan mega di mana terdapat lebih 1,000 usahawan yang akan terlibat sepanjang 3 hari program berlangsung. Dan juga kita ada juga pelbagai reruai daripada agensi-agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Kita terima satu touch and go tu e-wallet RM100 daripada Kerajaan Madani ini. Saya nak berterima kasihlah kepada Kerajaan Madani ini mengambil perhatian kepada rakyat Malaysia sebagai special kepada orang-orang golongan B40. Sebab RM100 itu boleh bermakna untuk orang macam kita ni. Kita beli RM100 boleh beli barang-barang meringankan perbelanjaan kita. Sempena dengan setahun Kerajaan Madani, sekarang ni diperkatakan kita kerajaan telah memperkenalkan atau memberi pemberian e-wallet sebanyak RM100 secara one off, dan juga yang ini sedang berjalan, sudah dimulakan untuk pendaftaran, dan yang akan datang pada 8 hingga 10 Disember nanti akan ada jualan Mega Madani di Stadium Bukit Jalil. Saya tahu saya sudah lepas saya happy lah. Tengoklah kita orang tua telah kerja mah, telah uang mah, nanti mana-mana ada makan pergi boleh pakai lah. Boleh pakai. Ya. Happy tak? Happy, Maya happy. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada menganggarkan petani dalam kawasan seliannya rugi hampir 13.5 juta ringgit akibat banjir yang melanda Kelantan.
Anggaran awal itu melibatkan kawasan pertanian, terutama tanaman padi seluas hampir 2,300 hektar, membabitkan kira-kira 930 petani. Permohonan lengkap akan diserah KPKM untuk dipertimbang bayaran pampasan kerugian. Kadar pada peringkat awal ini telah menggerakkan dan juga mengarahkan pegawai-pegawai di peringkat lampangan untuk membuat bancian terhadap pesawah-pesawah yang terlibat dalam musibah banjir ini. Dan di antara perkara-perkara yang dititik beratkan adalah untuk dapat laporan polis dan juga mengesahkan bencana ini. Tergelai padi dia, kita tergelai. Tergelai padi pun makna agak ada meter lah dia. Rugi kalau atas 1 hektar kita kata, kalau hasil tubik 5 ter kak, banyak juga lah. Kalau harga 150, 1,500 kak, kali dengan 5 kak, banyak juga lah. Selain tu kalau kira-kira rugi kak, biasa kita duduk boleh. Orang lagu tu jalan ribu juga. Lagu tak nak mesej rabut. Kita minta dengan kerajaan boleh tolong bantu sikit ke pokok petani kita bermasalah lah. Baik saudara, perkembangan banjir di Kelantan menyaksikan 6 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Pasir Mas. Untuk situasi semasa, langsung bersama rakan pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik, terima kasih. Situasi banjir di Kelantan semakin pulih. Walau bagaimanapun, 6 pusat pemindahan sementara masih dibuka di negeri ini di daerah Pasir Mas. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan ketika ini turun kepada 1,662 orang setakat pukul 4 petang tadi. Semua mereka daripada 553 keluarga masih ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS yang berada di daerah Pasir Mas. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, antara PPS yang masih menempatkan penduduk terjejas banjir adalah SK Gua Todeh, SMK Baru Pial, SK Gual Periuk, Masjid Padang Licin dan SK Kedai Tanjung. 3 PPS ditutup tengah hari tadi, iaitu SK Gual Tinggi, SK Seri Kiambang dan Madrasah Tasik Bakong. PPS di SK Gua Todeh menjadi PPS paling ramai dipindahkan setakat ini dengan 718 orang daripada 234 keluarga masih berada di situ. Diikuti PPS di SMK Baru Pial dengan 224 orang dipindahkan daripada 116 keluarga. Jadi itu saja perkongsian yang saya beri kepada anda. Saya akan berikan perkongsian dari semasa ke semasa untuk anda, terutama berkenaan dengan banjir di Kelantan. Terus patuhi arahan yang dikeluarkan oleh Barisan Hadapan, antaranya PDRM, APM, JKM dan sebagainya untuk peka keadaan banjir di Kelantan ini. Jadi itu saja perkongsian ataupun info. Kembali ke Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul untuk laporan perkembangan banjir. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa pula, kita langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Silakan Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, iaitu amaran hujan lebat berterusan, peringkat waspada yang telah ditandakan dengan warna kuning melibatkan kawasan yang telah ditandakan warna kuning di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 8 Disember 2023 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca pada petang ini. Di sini seperti yang diramalkan, hujan dilihat di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia pada petang ini, terutamanya melibatkan kawasan yang telah dikeluarkan amaran. Di sini dapat lihat hujan lebat kini sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di sekitar perairan dan pedalaman negeri Pahang. Manakala keadaan hujan juga turut dilihat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kedah, negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Melaka, juga sedikit di negeri Johor Barat pada ketika ini. Keadaan hujan di sebelah pedalaman dan juga pantai barat semenanjung Malaysia ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti ataupun sehingga ke awal malam nanti.
nanti. Manakala bagi sebelah pantai timur ini kita jangkakan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Miri dan juga Limbang. Manakala di lain tempat di negeri Sarawak pada ketika ini keadaan cuaca yang agak baik. Manakala di negeri Sabah pula dapat dilihat keadaan hujan di hampir keseluruhan bahagian. Namun keadaan hujan ini kita jangkakan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca pada sebelah malam nanti. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan yang masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di sepanjang perairan pantai timur dan juga perairan Selat Melaka di Semenanjung Malaysia. Keadaan hujan juga kita jangkakan boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Perak dan juga di bahagian Johor Barat dan juga Johor Timur. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita jangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan utara negeri Sarawak dan juga di bahagian pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan pada malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Shopee hari jadi, Shopee jalan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu memang memenatkan. Bila seharian bekerja, waktu malam mesti rasa letih. Badan rasa lesu, kadang tak bermaya. Dan macam-macam jamu saya cuba. Sebab tu saya amalkan Ladies Collagen V Asia. Ladies Collagen lengkap dengan manjakani, kacip Fatima, akar serapat, madu dan banyak lagi. Sekarang badan saya rasa segar dan lebih bertenaga. Dapatkan Ladies Collagen V Asia di pasaran. Pastikan V Asia baru beli. Baik, kembali dalam berita wilayah. Perdana Menteri merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Hidroelektrik yang mampu mengatasi krisis bekalan elektrik di negeri di bawah bayu. Antara fokus dari Sabah petang ini. Laporan penuh ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, dia. Projek hidroelektrik Ulu Padas bakal menjana tenaga elektrik sebanyak 187.5 megawatt sekaligus menyumbang kepada grid bekalan tenaga Sabah dengan penambahan 15%. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata projek itu antara penyelesaian jangka panjang yang mampan untuk mengatasi krisis bekalan elektrik di Sabah. Menurut Datuk Haji Ji, sebagai penyumbang utama kepada campuran tenaga boleh diperbaharui, empangan hidroelektrik Ulu Padas ini dijangka boleh memenuhi peningkatan tenaga elektrik Sabah apabila siap sepenuhnya pada tahun 2027. Beliau berucap demikian sempena Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kampung Kungkular, Tenom.
Tambah Datuk Haji G, dengan memanfaatkan potensi hidro negeri sedia ada, projek hidroelektrik Ulu Padas dijangka dapat memacu perubahan dan menjadi pemangkin kepada transformasi yang luas kepada Sabah. Dalam pada itu, kerajaan terus komited memperkasakan pengurusan sumber tenaga di Sabah dengan melancarkan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040, SIREM 2040 pada September lalu. Sementara itu, mereka yang ditemui menyambut baik pembinaan empangan hidroelektrik Ulu Padas dan skim bekalan air Ulu Padas yang dijangka beroperasi pada 2027. Projek empangan ini dapat bukan saja memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia di Sabah serta menyelesaikan masalah-masalah air. Dalam masa yang sama juga mereka perlu mengambil kira isu-isu tempatan, khususnya di daerah Tenom ini, di mana kalau kita lihat di Tenom ini merupakan salah satu tempat yang strategik dalam program dan juga projek janakuasa ini. Dengan adanya program sebegini, maka bekalan elektrik dan juga bekalan air yang mencukupi akan dapat disalurkan kepada semua penduduk di kawasan Gamawong, malahan akan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya di kawasan Sabah. Jadi saya harap ini ini Itro ni, kami penduduk-penduduk di sini mesti adalah suku kami menyokong, tetapi pekerja dia mestilah penduduk di Ulu Temali dan di Nanturan ini. Jadi saya harap dengan kerjaan jangan lupa dengan kami. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lancarkan Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas dan Skim Bekalan Air Ulu Padas. Projek empangan bernilai RM4 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini bakal menyelesaikan masalah bekalan elektrik dan air negeri dalam jangka masa panjang. Empangan hidroelektrik dan Skim Bekalan Air Ulu Padas yang dibina di Sungai Meligan Sepitang seluas 4,095 hektar menggunakan sumber air Sungai Meligan hingga ke Sungai Padas Ulu Tomani Kemabong sebagai pusat penjanaan kuasa elektrik. Projek kendalian Sabah Energy Corporation ini juga bakal mewujudkan 3,000 peluang pekerjaan. Peruntukan RM20 juta untuk projek Tamu Desa bagi penyediaan dan penaik tarafan kemudahan gerai keusahawanan kepada penjaja dan peniaga kecil dalam Belanjawan 2024 dikekalkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, RM1 juta daripada peruntukan itu akan disalurkan bagi membantu pengurusan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil. Dana 20 juta itu dikendali oleh kementerian. Dengan maksud tersebut, saya setuju kita boleh teruskan. Dan dari 20 juta itu, RM1 juta diberikan untuk membantu pengurusan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil. Datuk Anwar berucap merasmikan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan HPPK 2023 di Buhavan Square, Penampang. Dalam majlis ini, Perdana Menteri menyampaikan anugerah kecemerlangan penjaja dan peniaga kecil kepada 20 usahawan yang berjaya melonjakkan perniagaan mereka sehingga mencapai nilai jualan RM300,000 setahun. Antaranya penerima dari Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sabah. HPPK 2023 yang berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu menyediakan 300 reruai dengan kehadiran 6,500 pengunjung setakat ini. Sementara itu, dalam program sama, Datuk Seri Anwar melancarkan Pelan Pinampang 2024-2035. Ia akan menjadi input untuk rakyat Pinampang terhadap penyediaan rancangan-rancangan pembangunan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Berucap dalam karnival berkenaan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, pelan ini adalah perkara pertama yang beliau laksanakan sebaik sahaja mendapat mandat rakyat Pinampang pada pilihan raya umum lalu. Ia juga sebagai pendekatan untuk menguruskan pembangunan di Pinampang dengan lebih terancang dan bersepadu. Datuk Iwan turut memohon peruntukan khas RM7 juta untuk memulakan projek-projek berskala kecil dan sederhana yang memberi manfaat segera kepada rakyat Pinampang. Antaranya projek
projek penyelenggaraan dan pembaik pulihan parit, sungai dan kerosakan akibat banjir serta pembinaan jalan baharu terutama daripada Kampung Timpangoh Babagon ke Kampung Putaton Inobong. Selain itu, peruntukan tersebut juga untuk pembangunan rumah ibadat dan pembinaan asrama desa untuk pelajar di beberapa sekolah di Penampang. Dalam perkembangan sama, Datuk Iwan turut menjelaskan projek berskala besar seperti tebatan banjir dan pembinaan sekolah baharu akan disusuli secara bertulis. Antaranya pembinaan semula Dewan Masyarakat, pembangunan pekan kapaian dan naik taraf kemudahan utiliti. Beliau juga berharap projek-projek tertangguh yang kini dalam proses perolehan dan konsultasi seperti tamu donggongon, klinik kesihatan, bekalan air luar bandar Moyok, naik taraf jalan dan lampu jalan dapat dilaksanakan segera. Selain itu, keperluan pembangunan juga perlu dilaksana sesuai dengan kepesatan pembangunan Penampang termasuk menaik taraf Majlis Daerah Penampang kepada Majlis Perbandaran. Satu kertas kerja berkaitan pembangunan dan pemerkasaan agama Islam di negeri ini akan diserahkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam tempoh terdekat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, kertas kerja tersebut disediakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Menurut Datuk Ruslan, antara perkara yang terkandung dalam kertas kerja adalah kekurangan imam karyah dan rawatib, kekurangan guru agama serta sekolah agama daif. Mereka akan mengemukakan satu proposal dan insyaAllah proposal ini kita akan buat kunjungan hormat dengan Ketua Menteri Sabah yang berhormat Datuk Seri Haji Nur yang akan kita persembahkan kerana beliau pun yang sebenarnya coba akan mendengar sendiri. Datuk Ruslan ditemui media selepas menyampaikan watikah pelantikan pengarah Jahins baharu Jumain Abdul Ghani daripada bekas pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul. Pelantikan baharu Jumain berkuat kuasa 12 Oktober lalu selepas bekas pengarah Datuk Saiful Zaman bersara wajib pada 11 Oktober. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan dari Sabah. Perdana Menteri mengadakan lawatan sehari ke Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Antara pengisian jadual Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuk Majlis Amanat Perdana Menteri bersama komuniti wilayah Persekutuan Labuan. Untuk perkembangan semasa langsung bersama rakan penyampai Harji Jack. Silakan Harji. Terima kasih. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang Labuan untuk lawatan kerja ke Labuan hari ini. Ketibaan beliau sekitar 3.40 petang itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Arnizan Muhammad Ali, juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ahli Dewan Negara Senator Tan Sri Anifah Aman. Sejurus tiba Perdana Menteri memulakan lawatan dengan menyempurnakan Majlis Ramah Masalah Perdana Menteri bertempat di Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan di sini yang dihadiri hampir 2,000 warga tempatan, terdiri pemimpin kerajaan dan agensi tempatan, agensi korporat, dewan-dewan perniagaan serta pelbagai peringkat masyarakat. Beliau turut menyempurnakan sesi libat urus pembasmian kemiskinan tegar di Labuan yang digerakkan secara kerjasama strategik agensi berkait bertujuan membantu 353 isi rumah miskin tegar di pulau ini. Dan untuk kalau sempat kita kongsikan juga pada sebelah petang beliau mempengerusikan mesyuarat Jabatan Kuasa Eksekutif Perancangan Labuan bertempat di Grand Dorset Hotel Labuan bagi membincangkan fokus dan hala tuju pembangunan pulau ini. Perdana Menteri turut berjadual meluangkan masa menghadiri majlis makan malam sebelum berangkat pulang ke ibu negara malam ini. Itu secara umumnya perkembangan lawatan kerja Perdana Menteri ke wilayah Persekutuan Labuan yang dapat saya kongsikan. Kita kembalikan siaran berita wilayah bersama dia di Kota Media Kasapuri. Silakan. Peningkatan kes COVID-19 di Sarawak, masyarakat dinasihat jangan panik dan ambil langkah berjaga-jaga. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih.
Individu yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 dinasihat untuk mengambil langkah pencegahan seperti memakai pelitup separuh muka di tempat sesak atau berkunjung ke kawasan berisiko. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan walaupun terdapat peningkatan kes dalam negara, namun rakyat diminta tidak panik dan mengambil langkah berjaga-jaga. Jelasnya sekiranya kes melonjak tinggi di dalam maupun luar negara, beliau yakin Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan garis panduan tertentu khususnya untuk sektor pelancongan. Sekiranya perkara ini melonjak, kes-kesnya melonjak tinggi, dan Kementerian Kesihatan saya percaya akan mengeluarkan direktif-direktif tertentu. At the moment, everything are quite under control. Menerusi laporan harian COVID-19 negara, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan melaporkan sebanyak 3,626 kes COVID-19 dicatatkan dalam tempoh seminggu dari 19 hingga 25 November lalu, iaitu peningkatan 57.3% berbanding 2,305 kes yang dilaporkan pada 12 November hingga 18 November lalu. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas sambutan Hari Integriti Lembaga Pelancongan Sarawak STB dan pelancaran buku polisi Integriti STB di Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyambut baik usaha STB melancarkan buku tersebut yang menjadi panduan serta piawaian penting dalam tadbir urus dan memacu kecemerlangan sesebuah organisasi. Dalam menuju ke Trombol, Telaga Air akan membuka destinasi pelancongan baharu di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pembinaan jalan sejauh 4.4 km itu penting bukan sahaja bagi sektor pelancongan tetapi juga pendidikan. Kampung Trombol juga telah pun dikenal pasti lokasi untuk dibinanya universiti baru Sarawak, iaitu College University ICATS. Bila dipindah ke Kampung Trombol, akan menjadikannya tempat sebuah universiti. Dengan pembinaan jalan itu akan menambah dua laluan ke Telaga Air selain meningkatkan akses ke Lundu. Beliau cakap kepada RTM selepas program membaca bersama pemimpin di Sekolah Kebangsaan Pasir Pandak di Kuching. Tambahnya, penektarafan itu juga termasuk memasang semula lampu-lampu jalan solar di sepanjang Jalan Pen Sri Adenan Satim. Jalan sejauh 7.7 km yang bergelap sejak 8 tahun lalu itu akibat vandalisme memberi risiko kepada pengguna jalan sejak sekian lama. Kedua-dua projek itu dijangka bermula seawal suku pertama tahun depan. Dalam program terbabit, beliau turut meluangkan masa membaca buku The Fox and the Crow. Sejumlah 2.5 juta ringgit diperuntukkan kepada pengusaha tanaman koko di Sarawak bagi tahun 2024. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia LKM, Datuk Dr. Ramli Kasin, ia merangkumi penyediaan peralatan pertanian seperti baja dan racun serangga perosak. Merangkumi lebih kurang dalam 80 ke 100 petani yang terlibat, dan dalam usaha ini kita memberikan mereka satu input pertanian. Sampai begitu kita juga melaksanakan aktiviti pengembangan di mana kita memberikan lagi tunjuk ajar cara penggunaan yang terbaik. Justru beliau menyarankan pengusaha tanaman koko supaya memanfaatkan bantuan yang disediakan ekoran permintaan yang tinggi ke arah mencapai sasaran 8 bilion ringgit hasil ekspor produk koko tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian penutupan kursus pelatih Super Koko Sarawak Siri 2 tahun 2023 di Kuching. Turut diadakan pelancaran Michael John's Coco Cracker MJCC, iaitu mesin mini pembelah buah koko ciptaan pengusaha koko Sarawak Michael John. MJCC dapat membelah 60 buah koko dalam tempoh 1 minit sekaligus mempercepatkan proses pasca tuai, iaitu daripada 720 pot kepada 3,600 pot sehari. Penganjuran kursus ini selaras dengan Dasar Agri Komoditi Negara 2021-2023 dan Plan Strategik LKM antara lain bertujuan memperluaskan program pengembangan untuk melatih dan membina keupayaan pekebun kecil koko. Baik, kerajaan negeri terus berusaha untuk berkongsi mengenai perkembangan pembangunan telekomunikasi di Sarawak menerusi pelbagai program.
Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority SMA Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng berkata sesi libat urus pembangunan telekomunikasi Sarawak diadakan bagi menerangkan kepada masyarakat umum mengenai perkembangan pembangunan telekomunikasi di Sarawak. Selepas kejayaan program seumpamanya di Sibu 24 Oktober lalu, program sesi libat urus ini diteruskan di Bandaraya Miri. Tambahnya turut memberi taklimat adalah daripada pelbagai agensi seperti Digital Nasional Berhad DNB dan Agensi Nuklear Malaysia termasuk Sarawak Multimedia Authority SMA. Beliau berkata demikian semasa sesi libat urus pembangunan telekomunikasi Sarawak bagi bahagian Miri di salah sebuah hotel terkemuka di Miri semalam. Dalam pada itu, ujarnya sebagai sebuah agensi kerajaan, pihaknya mengiktiraf dan menghargai peranan ketua masyarakat dan ketua kaum sebagai lidah kepada komuniti secara keseluruhannya. Agensi lain seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC) juga memberi taklimat di samping sesi soal jawab pada penghujung program. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, penghantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Kembali dalam berita wilayah. Pendirian Kuala Lumpur berhubung konflik Israel dan Palestin kekal dan tidak berubah. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjelaskan Malaysia sentiasa menyokong pengembalian hak mutlak bebas kepada rakyat Palestin daripada pendudukan haram Israel. Ini termasuk pengembalian hak tanah yang telah dirampas serta hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Komitmen Malaysia dalam hal yang berkaitan ini kita tahu ya, bukan hanya yang baru, bukan hanya krisis yang berlaku baru-baru ini. Sejak tahun 1957 lagi itu adalah komitmen, dan saya yakin rakyat Malaysia tahu pendirian Malaysia selama ini, dan saya juga yakin bahawa dari segi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Malaysia sepanjang krisis 8 minggu krisis yang berlaku ini, ya, tentunya memberi gambaran yang jelas kepada rakyat Malaysia betapa Malaysia begitu aktif sekali berpartisipasi di peringkat antarabangsa, ya, untuk menyegerakan proses supaya krisis ini ditamatkan dengan segera. MEFCOM sedang menyediakan rangka kerja dan menjalankan penyelidikan awal bagi mencari alternatif lain untuk melindungi penumpang jika syarikat penerbangan gantung operasi. Ketika ini, MEFCOM menetapkan semua syarikat penerbangan miliki equity positif yang boleh tampung sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan operasi berdasarkan cadangan pelan perniagaan yang dikemuka. Kemampuan kewangan antara aspek utama yang dinilai dan diaudit MEFCOM dalam proses permohonan baharu dan pembaharuan lesen perkhidmatan udara ASL. Kemampuan dari segi operasi 3 hingga 6 bulan itu dilihat. Kalau cash flow mereka tidak cukup kuat, kemungkinan lesen itu tidak dapat dibaharui ataupun hanya satu tempoh yang pendek saja akan diberikan. Kita sama-sama juga ingin memberikan perlindungan kepada penumpang-penumpang yang membeli tiket penerbangan supaya apa yang berlaku terhadap syarikat My Airline ini tidak berlaku lagi. Terima kasih. Jelas beliau lagi, syarikat penerbangan yang menerima ASL tidak disyaratkan meletak deposit dengan MEFCOM. Ia tidak diamalkan dalam industri penerbangan mana-mana negara termasuk Malaysia. Kementerian Pengangkutan optimis pelbagai inisiatif baharu akan dirangka tahun depan, terutamanya melibatkan bantuan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi. Menterinya Anthony Loke berkata inisiatif bantuan subsidi RM300 yang diperkenal Ogos lalu melibatkan pembelian tiket penerbangan untuk mahasiswa Universiti Awam bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan yang akan diteruskan.
Sudah tentu inisiatif ini saya berharap akan disambung setiap tahun. Iaitu walaupun nilainya tak besar, nilai RM300, tetapi mungkin kepada pelajar sudah dapat membantu meringankan beban mereka. Kerana RM300 kalau pada waktu-waktu biasa cukup untuk membeli tiket penerbangan untuk sekurang-kurangnya satu hala. Sistem pengangkutan awam juga akan terus diperkasa dengan inisiatif PAS bulanan Mai 50 di bawah prasarana yang akan diperluas di setiap ibu negeri. Pemilihan pelajar untuk mengikuti pengajian di IPT dilaksana guna kaedah meritokrasi. Ia tidak dibuat berdasarkan kepentingan bangsa, agama maupun negeri. Dan meritokrasi ini ia berpendukan kepada kelayakan. Terutamanya yang cemerlang itu tentunya diberikan keutamaan dari segi penilaian itu. Dia tentu kalau in terms of academic achievement, dengan izin dia itu di atas, tentu dia will be put in the shortlisted candidates. Tapi kita ada beberapa syarat-syarat tambahan lain. Terutamanya kalau kita menyentuh soal program kompetitif seperti contohnya perubatan ataupun yang sepertinya, kita ada tambahan dari segi syarat itu, iaitu temu duga yang kita gunakan. Inisiatif iBiaya menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP terus diperkasa dalam memberi jaminan meningkatkan pemilikan rumah khususnya melibatkan golongan belia. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, di bawah inisiatif itu juga SJKP telah menambah baik inisiatif selain menyediakan nilai jaminan pembiayaan hingga RM5 bilion. SJKP memberi peluang kepada pembeli rumah pertama golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap, terutama golongan ekonomi gig. Manakala pembiayaan juga tidak terhad untuk kediaman terbaharu tetapi termasuk rumah sedia ada atau rumah lelongan. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan juga telah bersetuju untuk meningkatkan jaminan pembiayaan dengan nilai tambahan jaminan sebanyak RM10 bilion. Di sepanjang pelaksanaan SJKP mulai 2008 sehingga 30 September 2023, ini bagi menjawab persoalan Yang Berhormat Tan Sri, iaitu sebanyak 26,645 daripada 30,841 permohonan pinjaman, iaitu sebanyak 86.43% telah diluluskan bagi golongan belia. Baik saudara, untuk laporan semasa dari Selangor langsung bersama rakan penyampai Samsia Samsi. Silakan Samsia. Baik, dia konsep truk ikan bergerak bakal dilancar tahun depan bagi membolehkan sumber laut itu dipasarkan terus kepada pengguna sekaligus mengurangkan pelibatan orang tengah. Pengguna juga dapat menikmati harga lebih murah berbanding di pasar awam. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata konsep tersebut akan diguna pakai bermula di Lembah Kelang sebelum diperluas ke kawasan lain. Dia akan lancarkan tahun depan dan saya fokus kepada kawasan Lembah Kelang kerana memandangkan harga ikan di Lembah Kelang ini tinggi dan kita tahu ramai miskin bandar di Lembah Kelang. Jadi kita akan fokus di kawasan Lembah Kelang itu dalam proses perolehan dan kita akan bincang dengan pesatara nelayan di kawasan Selangor ini. Antara lokasi yang dikenal pasti bagi penggunaan truk ikan bergerak tersebut adalah Putrajaya, Cyberjaya, Shah Alam dan Subang. Bagi merancangkan pelancongan warisan dan budaya di Selangor, Taman Warisan Lombong Biji Timah Negara akan dibangunkan di Sri Banting Dengkil. Pembangunan taman seluas 72 ekar itu dijangka beroperasi pada 2028. Menurut Esko Kebudayaan Borhan Aman Shah, sebaik proses lantikan kontraktor selesai dengan tempoh pelaksanaan dijangka mengambil masa 4 tahun. Kapal Korea itu sebagai min dia. Di situ akan mendapatnya museum, ada juga kita buat restoran. Tapi di tanah yang di dataran tu, di luar tu ada kawasan tu perniagaan.
Masing-masing mungkin ada peniaga-peniaga yang boleh berniaga dan ada nak beli souvenir ke apa, dan ada aktiviti. Saya dengar ada camping, nak buat glamping untuk packing, dan mungkin ada water punya air punya sukan air dan sebagainya. Saya nampak tadi kan dia dah ada perancangan, dan saya yakin percaya insyaAllah jika ini dapat dilaksanakan, dia akan menjadi satu tarikan pelancong yang hebatlah di negara. Pembangunan taman tersebut melibatkan peruntukan Majlis Perbandaran Sepang selain dana sokongan kerajaan negeri serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya berjumlah RM50 juta. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pengkisahan Sejarah Kapal Korek di Malaysia menghidupkan kembali sejarah revolusi industri Selangor di Arkib Negara. Taman ini juga menempatkan struktur kapal korek Sri Banting berusia 49 tahun yang menjadi ikon peninggalan sejarah. Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 kini berlangsung meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung yang memenuhi ruang pameran di Pusat Konvensyen MBSA di Shah Alam. Perkembangan semasa kita bersama Zanaria Zainal Abidin. Baiklah Sam, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 masih lagi berlangsung hari ini, di mana hasil pemerhatian saya hari ini masuk hari ke-7, masih ramai lagi yang datang ke sini bagi mencari buku-buku kegemaran mereka. Untuk itu, bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, saya bersama dengan pengarah Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 iaitu Encik Zafrullah Arif. Silakan Encik Zafrul. Encik Zafrul mengenai Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Hari ini merupakan hari ke-7. Bagaimana sambutannya dan setakat ini berapa ramai yang telah hadir? Baik, terima kasih Puan Zana dan RTM. Seperti yang kita lihat hari ini sendiri, ramai pengunjung-pengunjung yang mengambil dan mencuri peluang untuk hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 ini, dan kita dapat lihat kunjungan ini agak mengujakan. Dia tak jadi seperti biasa-biasa di tahun-tahun sudah. Nampak ada peningkatan dari sudut kehadiran pengunjung-pengunjung. Kalau di hujung minggu yang baru berlalu tempoh hari, untuk 3 hari hujung minggu tersebut kita dah mencecah angka 100,000 orang pengunjung, dan kita harapkan ada peningkatan, momentum itu kekal. Mudah-mudahan di hujung Pesta Buku Antarabangsa Selangor nanti kita mampu mengatasi angka pengunjung pada tahun lepas iaitu sebanyak 230,000 orang, dan mungkin pada kali ini kita boleh mencapai sasaran kita sehingga 300,000 orang. Hasil daripada yang ramai yang datang ni Encik Zafrul, ada 7 hari ini, nilai jualan yang telah diperoleh setakat ini. Okey. Untuk makluman penonton RTM, kita ada lebih kurang 255 pempamer yang terlibat daripada pelbagai latar belakang syarikat dan industri. Yang terbanyaknya adalah dari kalangan mereka di kalangan industri buku, dan kita dapat lihat feedback jualan mereka cukup luar biasa baik. Ada yang mengatakan peningkatan jualan hampir 2 ke 3 kali ganda berbanding yang sebelum-sebelum ini ataupun di lain-lain pesta buku, dan alhamdulillah kita cukup rasa bersyukur dan gembira atas feedback yang kita terima daripada pemain-pemain industri yang terlibat dalam Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Okey Encik Zafrul, yang terakhirnya mungkin Pesta Buku akan berakhir pada hari Ahad ini. Okey, mungkin Encik Zafrul sendiri boleh mengajak warga Selangor khususnya di Lembah Kelang ini untuk datang ke sini beramai-ramai. Ya, kepada penonton-penonton yang sedang menonton, saya seru dan saya mengajak seluruh warga negara, bawalah jiran tetangga, anak rakan, keluarga, seramai mungkin. Ini adalah pesta kita menelusuri ilmu tanpa sempadan, memperoleh pelbagai dapatan-dapatan ilmu di sini, dan mudah-mudahan dengan kita membawa balik ilmu ini kita dapat mengangkat negara kita, negeri kita ke arah yang lebih terbaik. Baik Encik Zafrul, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu laporan saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Kembali bersama Sam, silakan. Zana, terima kasih. Setakat ini saja perkembangan dari Selangor, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia. Baik, terima kasih Samsia Samsi. Baik, perkembangan sukan pula, atlet angkat berat negara Muhammad Anik Gazdan meraih pencapaian membanggakan apabila meraih 2 pingat pada kejohanan angkat berat antarabangsa di Doha, Qatar semalam.
Badang negara berusia 21 tahun itu cemerlang selepas berjaya merangkul pingat perak acara Clean and Jerk kategori 61 kg serta pingat gangsa bagi acara keseluruhan. Atlet kelahiran Johor ini melakukan angkatan seberat 170 kg bagi Clean and Jerk dan 120 kg dalam saingan snatch sekaligus merekodkan angkatan keseluruhan 296 kg. Wakil Korea Utara Park Myong-jin meraih emas berganda selepas melakukan angkatan keseluruhan 305 kg. Kejayaan Muhammad Anik menyaksikan beliau memperbaharui rekod kebangsaan 291 kg milik sendiri semasa memenangi pingat gangsa pada kejohanan angkat berat dunia 2023 di Riyadh, Arab Saudi pada September. Johor menerusi jawatan kuasa khas bercadang meningkatkan kapasiti air hujan bagi kolam takungan projek dan parit di Greater Johor Bahru daripada 20 kepada 100 mm untuk menyelesaikan isu banjir kilat di kawasan tersebut. Kerja peningkatan kapasiti air hujan itu melibatkan kawasan Johor Bahru, Iskandar Puteri, Kulai dan Pasir Gudang. Bagi mengelak keadaan air bertakung semasa hujan, jawatan kuasa khas bertindak segera membersihkan lubang air di jalan raya. Semalam, banjir kilat berlaku disebabkan hujan luar biasa dengan kadar intensiti melebihi 60 mm berbanding kebiasaan 20 mm. Situasi bertambah buruk dengan fenomena air pasang penuh. Semua pam di peringkat JPS punya pam, di peringkat PBT punya pam beroperasi, tapi masih tak mencukupi untuk keluarkan kuantiti air yang banyak. Jadi kawasan yang terlibat melibatkan 38 lokasi, 20 MPJB, 2 JPS dan 1 JKR. Kerajaan negeri juga bakal menubuhkan pasukan teknikal dan melantik perunding bagi melihat potensi berlakunya banjir kilat di kawasan Greater Johor Bahru. Pemilik syarikat Mariah Holdings Sdn Bhd Mariah Yaakob 47 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membuat kenyataan berbaur perkauman di Mahkamah Session Air Keruh. Pengakuan dibuat tertuduh di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Tertuduh didapati melakukan kesalahan pada 16 November lalu menerusi rakaman video di aplikasi TikTok miliknya. Dalam prosiding berbeza, anak lelaki tertuduh yang juga pengarah syarikat berkenaan, Izwan Hafsyam Muhammad Hisham 22 tahun turut mengaku tidak bersalah. Kedua-dua prosiding dijalankan pengarah pendakwaan negeri Melaka Ahmad Sazali Omar, manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Kamal Hisham Jaafar. Hakim kemudian menetapkan jaminan RM15,000 terhadap Mariah, manakala RM10,000 ke atas Izwan Hafsyam. Mahkamah juga menetapkan syarat tambahan iaitu pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah dan tidak boleh memberi apa-apa kenyataan kepada mana-mana pihak kerana dikhawatiri mengganggu perjalanan kes. Mahkamah menetapkan 12 Januari depan bagi serahan dokumen dan sebut semula kes. Pembangunan ekonomi, kesihatan, pendidikan, syariah dan usaha basmi kemiskinan di Kedah kekal jadi fokus kerajaan persekutuan. Ini terbukti menerusi peruntukan berbilion ringgit disediakan kerajaan perpaduan. Ikuti imbasan disediakan wartawan Rashid Jali sempena setahun bersama Kerajaan Madani. 7.7 bilion ringgit pelaburan di Kedah direalisasikan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dalam tempoh 9 bulan tahun ini. Ia diterajui sektor pembuatan, pelancongan, logistik, pertanian dan ekonomi digital. 3,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan untuk rakyat. Pertamanya kita mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dah 1 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kedah adalah salah satu daripada negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Tapi dari segi rakyat, saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan sasaran yang begitu baik untuk membolehkan Kedah mendapat manfaat daripada peruntukan. Di Kuala Kedah contohnya ada
Dua projek yang saya lihat diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Pertama, naik taraf terminal feri penumpang dan kargo di Kuala Kedah. Ini juga diteruskan dan akan memberi manfaat kepada rakyat tempatan, khususnya rakyat di Kuala Kedah. Keduanya, projek jalan pesisir pantai yang menghubungkan antara Kuala Kedah dan Kuala Perlis. Ini satu lagi projek yang akan memberi keselesaan kepada rakyat dan sekaligus akan menambah lagi sumber ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir pantai Kuala Kedah. Negeri Jelapang Padi ini turut menerima manfaat dengan kenaikan kadar skim subsidi harga padi Ogos lalu. Dari sudut pembangunan syiar pula, 15.3 juta ringgit disediakan untuk membantu institusi pendidikan Islam. Turut dibantu hampir 30 sekolah pondok dan tahfiz. 588 masjid karyah yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri menerima peruntukan. Peruntukan tambahan untuk pembinaan Masjid Changlun turut diluluskan. Alhamdulillah, setakat hari ini saya lihat pembinaan masjid kita ni semakin pesat dan ikut jadual, kerjanya ikut jadual, dan saya juga menjangkakan projek ini boleh siap targetnya pada bulan 10 tahun depan, tapi mungkin siap lebih awal lagi lah. Klinik kesihatan dan sekolah daif di negeri ini turut dinaik taraf. Perdana Menteri juga mengulangi pendirian bahawa Kerajaan Perpaduan yakin dapat menotahkan kemiskinan tegar di Kedah, membabitkan 11,742 ketua isi rumah. Kerajaan Perpaduan sentiasa prihatin dan komited dalam memastikan pembangunan seimbang di antara semua negeri termasuk di Kedah. Malah Kerajaan Perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah meminggirkan mana-mana negeri dan sentiasa memberi komitmen yang tinggi dalam menggalas tanggungjawab dengan meletakkan kepentingan rakyat sebagai tunggak utama. Rashid Jali, RTM. Sidang DUN Perak meluluskan sebulat suara belanjawan negeri 2024 bernilai 1.35 bilion ringgit. Usul di bawah enakmen perbekalan 2024 itu mendapat sokongan 59 adun tanpa sebarang bantahan. Ketika sesi penggulungan, Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Mohamad turut mengumumkan kutipan hasil dan terimaan pembangunan kerajaan negeri meningkat kepada 1.094 bilion ringgit setakat hari ini. Jika semasa pembentangan belanjawan minggu lalu saya memaklumkan kutipan hasil dan terimaan pembangunan kerajaan setakat 25 November 2023 adalah berjumlah 1.05 bilion ringgit, angka itu dilaporkan sudah meningkat menjadi 1.094 bilion ringgit setakat 7 Disember 2023, iaitu pertambahan kira-kira 44 juta ringgit dalam tempoh 12 hari. Kerajaan negeri turut mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan sebulan gaji kepada 48 adun serta speaker DUN. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.